Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah. Yang berbahagia Puan Pengerusi Majlis, yang berbahagia Puan Rosniyati selaku pengurusi Gema Yasin Nur Iman dan seluruh timnya, dan seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Pada pagi ini kita sambung dan kita Ramadan ni kita berlewat pagi lah. Selalunya kita buat pukul 2 petang. Tapi sebab Ramadan ni, hari Selasa, hari biasa, saya ada 2 kuliah pada waktu pagi. Pukul 9 pagi untuk jemaah muslimat Desa Kalai Hulu Yang Baru, dan kemudian pukul 11 pagi saya mengajar kitab di Mahat Tafiz Felda Sungai Tengi. Jadi sebab itu kalau bulan biasa kuliah kita pukul 2 petang. Tapi Ramadan ni oleh kerana kuliah muslimat Desa Kalai Hulu Yang tu dia pindah pada waktu 3 petang ni, dan kemudiannya Tafiz Sungai Tengi bulan Ramadan dia tangguh kuliah berkitab. Jadi kita bolehlah untuk Ramadan ni kita boleh berkuliah pada waktu pagi, jam 9 pagi insya-Allah. Jadi muslimin dan muslimat, insya-Allah pada pagi ini kita nak sambung pengajian kita yang menggunakan kitab Tafsir Nurul Ihsan. Kita menghuraikan surah Al-Kahfi. Dan hari ini kita nak sambung pada muka surat yang ketiga. Yang ada kitab lah, kita Tafsir Nurul Ihsan ni jilid yang ketiga. Dan hari ini kita masuk muka surat yang ketiga, baris yang ke-9 daripada bawah. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibata anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbain ahsa lima labithu amada. Yang bermaksud, am hasibata anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Adakah engkau sangka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa cerita Ashabul Kahfi dan Raqim itu
ada mereka itu daripada segala ayat kami yang ajaib-ajaib sahaja. Tiada lain tetapi berapa banyak lagi ayat kami terlebih ajaib daripada itu. Seperti kejadian langit dan bumi dan lainnya yang menunjuk atas kudrat Allah Ta'ala. Yang ini Ashabul Kahfi, segala orang yang masuk gua, dan Raqim itu luh yang disurat nama dan nasab dan masa, dan kerana mereka itu masuk gua. Telah dahulu bahawa Yahudi tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada 3 perkara, Ruh dan Ashabul Kahfi dan Dzulqarnain. Maka Ruh telah dahulu pada firman-Nya, yas'alunaka 'anir ruh quli ruhi min amri rabbi. Kenyataannya dengan abham, tidak jelas. Baik, jadi muslimin dan muslimat, apa maksudnya? Kita dengar bahasa kitab lama ni mungkin payah sikit nak faham. Jadi muslimin dan muslimat, hari ni kita baca, bermulalah kita membaca ayat tentang kisah Ashabul Kahfi ataupun qissatu Ahlil Kahfi. Jadi muslimin dan muslimat, bila kita baca kisah-kisah manusia yang terdahulu ni, maka kita teringatlah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala innaha satakunal fitnah." Qala mal mahraju minha ya Rasulullah? Qala kitabullah. Fihi naba'u ma qablakum. Ila akhir hadis, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, muslimin dan muslimat, hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepada sahabat-sahabat yang sebenarnya Nabi tuju pada kita yang hidup di akhir zaman ni. Nabi kata, beringatlah, berhati-hatilah, berjaga-jagalah. Kerana sesungguhnya akan sampai kepada kamu fitnah. Akan sampai kepada kita pada hari ini di akhir zaman ni, fitnah. Yang dimasukkan fitnah adalah kerosakan. Kerosakan, kemusnahan, kebinasaan, kebatilan, kesyirikan, kesesatan dan sebagainya. Jadi ada sahabat Nabi bertanya, mal mahraju minha ya Rasulullah? Apakah cara ataupun macam mana kita semua ni nak selamat daripada fitnah itu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitabullah. Kembalilah kepada Al-Quran. Rujuk balik kepada Al-Quran. Pasal apa? Sebab Nabi kata, fihi naba'u ma qablakum. Kerana dalam Al-Quran itu ada cerita, ada kisah, sejarah manusia-manusia yang terdahulu sebelum kamu. Itu dia. Muslimin dan muslimat, Nabi pesan pada kita, hari ini kita nak selamat daripada fitnah, nak selamat dari kerosakan, kebinasaan, kesyirikan, kesesatan, kekufuran, kebatilan dan sebagainya, kita hendaklah kembali kepada Al-Quran. Kerana dalam Quran itu Nabi kata banyak kisah, cerita, sejarah manusia yang terdahulu sebelum daripada kita. Maknanya Nabi nak beritahu pada kita, cerita-cerita yang termaktub dalam Quran ini merupakan cerita kisah yang benar. Kisah yang benar, yang wajib kita percaya, yang wajib kita yakini, yang wajib kita imani. Dan pada waktu yang sama, Nabi nak beritahu pada kita, dalam kisah-kisah ini, adanya pedoman, adanya panduan, adanya petunjuk dan bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal itulah muslimin dan muslimat, dalam 60% isi kandungan Al-Quran adalah cerita-cerita, sejarah-sejarah manusia yang terdahulu. Mana lebih separuh daripada Al-Quran ialah tentang cerita. Tu. Kita baca surah Al-Baqarah, dah jumpa dah cerita pasal apa Fir'aun, pasal Nabi Musa, kita pasal Bani Israel. Awal-awal lagi dalam surah Al-Baqarah dah ada cerita yang panjang.
Dan begitulah macam-macam lagi. Dan ulama menjelaskan kepada kita, muslimin dan muslimat, bila kita sebut pasal cerita manusia yang terdahulu ni, yang termaktub dalam Al-Quran, cerita ni terbahagi pada dua bahagian yang besar. Apakah dua bahagian yang besar tu? Bahagian yang pertama, Allah Ta'ala menceritakan pada kita tentang sejarah manusia-manusia yang terdahulu yang merupakan manusia-manusia yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini yang pertama. Mana cerita orang-orang yang Allah reda dulu ni. Di antaranya kisah para Nabi dan Rasul alaihi mussalatu wassalam. Dan termasuklah kisah manusia-manusia yang Allah reda yang lain. Di antaranya apa? Di antaranya kisah, kita baca ni, Ashabul Kahfi. Di antaranya kisah Luqman Al-Hakim. Di antaranya kisah Zulqarnain. Antaranya kisah Sahibul Yasin. Dan sebagainya. Ini kita boleh baca nantilah, akan datang nanti. Mungkin lepas kita habis surah Al-Kahfi ni, kita boleh masuk surah Yasin pula kak. Tengok. Pada surah Yasin tu ada juga cerita sejarah manusia yang Allah reda. Itu kisah tentang Sahibul Yasin ataupun Habibun Najjar, seorang manusia yang diredai oleh Allah. Jadi ini bahagian yang pertama. Mana kisah sejarah yang Allah reda, orang-orang yang Allah reda. Adapun bahagian yang kedua, kisah yang termaktub dalam Quran ini tentang sejarah manusia-manusia yang terdahulu ataupun tamadun-tamadun yang terdahulu yang dimurkai, yang dilaknat oleh Allah. Yang akhirnya mereka ni dihancurkan dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni jelaslah antaranya macam kisah Fir'aun kan. Kisah Fir'aun ni banyak dalam Quran. Kisah yang paling banyak Allah cerita ialah kisah Fir'aun. Lebih 100 ayat tentang Fir'aun saja. Tu dia. Mana kisah yang paling banyak Allah sebut dalam Quran ialah kisah Fir'aun. Nak kata Fir'aun ni kira jahat sungguh lah. Banyaknya ayat tentang Fir'aun. Nak cerita kejahatan Fir'aun tu. Macam mana Fir'aun yang jahat ni akhirnya dihancurkan dan dibinasakan oleh Allah. Selain daripada Fir'aun macam Namrud, Raja Namrud ataupun An-Numrus bin Kan'an bin Sam bin Nuh yang hidup di zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pun ada termaktub dalam Al-Quran. Di antaranya lagi kisah tentang tamadun-tamadun yang terdahulu. Tamadun yang dihancurkan oleh Allah. Antaranya kaum Ad, tamadun Ad, kaum Samud, tamadun Samud. Ini antaralah kaum Nabi Lut dan sebagainya. Nanti ini semuanya ada ayat-ayatnya termaktub di dalam Al-Quran. Baik. Jadi muslimin dan muslimat jadi rahmati oleh Allah. Maka pada hari ini kita masuk ayat tentang golongan manusia yang diredai oleh Allah. Sejarah manusia yang diredai oleh Allah ialah sejarah Ashabul Kahfi yang sangat terkenal. Baik, muslimin dan muslimat disebut tadi. Dia kata am hasibata anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajabani, firman Allah. Baik, ulama kita ni hurai. Dia kata, adakah engkau sangka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa cerita Ashabul Kahfi dan Raqim itu ada mereka itu daripada segala ayat kami yang ajaib-ajaib sahaja. Tiada lain tetapi beberapa banyak lagi ayat kami terlebih ajaib daripada ayat kami yang ajaib-ajaib sahaja. Baik, jadi muslimin dan muslimat, apa maksudnya? Allah Ta'ala nak cerita kepada Nabi SAW tentang Ashabul Kahfi. Anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Kata Allah, cerita Ashabul Kahfi ini ialah di antara ayat tanda-tanda ataupun ayat-ayat Allah yang ajaib. Itu dia, muslimin dan muslimat. Mana kisah Ashabul Kahfi ini kisah yang luar biasa.
kisah yang ajaib, kisah yang orang kata di luar orang kata logik akal manusia. Itu dia. Sebab muslimin dan muslimat kita kena ingat, kita ni semuanya kena berdasarkan iman. Bukan berdasarkan logik akal. Tu. Kalau berdasarkan logik akal, jadi banyak ayat kita akan tolak. Itu dia. Kalau berdasarkan logik akal, banyak cerita pasal Nabi SAW kita akan tolak. Tapi Islam ni bukan berdasarkan logik akal. Islam berdasarkan keimanan. Tu dia. Muslimin dan muslimat. Kita tengok contoh kita dok cerita, dok bahas pasal kisah Isra' dan Mi'raj Nabi SAW. Satu kisah yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita tengoklah orang-orang yang bukan Islam, orang-orang yang bukan Islam, ada di antara orang yang bukan Islam ni, yang mana mereka ni sangat mengkagumi orang kata Rasulullah SAW. Mereka kagum pasal Nabi ni hebat, pemimpin yang hebat, pemimpin yang luar biasa. Akhlak Nabi hebat, macam-macam. Macam kita dengar satu buku yang menjelaskan tentang 100 orang manusia yang hebat. Orang tersebut, pengarang buku tersebut meletakkan manusia yang pertama yang paling hebat adalah Nabi Muhammad SAW. Itulah dia ceritalah. Mana orang macam ni mereka ceritalah kehebatan Nabi ni macam mana, kepimpinan Nabi macam mana, orang kata macam mana Nabi SAW ni handle family Nabi, macam mana Nabi dengan para sahabat, mulianya Nabi. Maka yang tu mereka sangat kagum. Tetapi bila saja sampai cerita pasal Isra' dan Mi'raj, orang yang bukan Islam ni, pada saat itu mereka akan pertikai. Tu dia. Bahkan muslimin dan muslimat, pernah saya baca satu buku sirah yang mana dalam buku sirah ni ulama yang karang kitab ni dia kata sebenarnya yang dok tolak cerita Isra' Mi'raj ni bukan sekadar orang yang bukan Islam, tapi termasuk orang Islam sendiri. Bahkan cendekiawan Islam. Dia kata begitu. Dia kata apa yang berlaku di Mesir dulu, macam mana ada penulis-penulis di Mesir yang merupakan para cendekiawan Islam mereka ni, tapi bila mereka menulis pasal Nabi, sampai pasal Isra' Mi'raj, pasal mukjizat Nabi, maka pada saat itu mereka seolah-olah macam mempertikai. Itu. Pasal mereka lebih bergantung pada logik sains, tapi tak bergantung kepada keimanan. Itu dia. Berdasarkan logik sains, logik akal. Jadi benda tu bila bercanggah dengan logik akal, bercanggah dengan logik sains, maka mereka tolak habis. Itu dia. Jadi ni tak betul lah. Jadi kita ni muslimin dan muslimat, sebagai manusia yang beriman pada Allah, bila saja ayat ini, bila saja kisah ini termaktub dalam Al-Quran, kisah ni pelik macam mana pun, luar biasa macam mana pun, tak logik macam mana pun, bila ia datang daripada Quran, bila ia datang daripada Allah, kita wajib yakin, wajib percaya, wajib imani. Tu. Jangan pertikai walaupun sedikit. Ini kena ingat muslimin dan muslimat. Jadi Allah mulakan kisah Ashabul Kahfi ni, Allah kata kanu min ayatina ajaba. Kisah ni di antara tanda-tanda kehebatan Allah. Di antara tanda-tanda ayat-ayat Allah yang luar biasa. Nak cerita kisah ni kisah yang luar biasa, yang hebat, yang pernah berlaku satu ketika dahulu. Baik, jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Baik, disebut tadi. Allah sebut tadi Ashabal Kahfi war-Raqim. Ar-Raqim. Ar-Raqim ni apa dia? Ar-Raqim ni apa dia? Jadi ramai ulama ni berkhilaf lah masuk Ar-Raqim ni. Jadi paling banyak ulama kata Ar-Raqim ialah satu batu. Satu batu yang tertulis padanya nama-nama Ashabul Kahfi. Itu yang dimasukkan Ar-Raqim. Baik, jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah.
Ulama kitab ni kata, dia urai dulu dia kata apa? Dia kata sebenarnya banyak lagi ayat-ayat Allah yang menjelaskan perkara yang ajaib yang Allah jadikan. Kisah ajaib-ajaib ni bukannya kisah Ashabul Kahfi, tapi banyak lagi, kata ulama kitab kita ni. Di antaranya dikata seperti kejadian langit dan bumi dan lainnya yang menunjukkan atas kudrat Allah, kekuatan, kekuasaan Allah, kehebatan Allah. Maknanya muslimin dan muslimat yang kata hebatnya Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala bukan hanya menjadikan kisah Ashabul Kahfi yang luar biasa ni, bahkan selain daripada itu, banyak lagi perkara yang luar biasa yang dijadikan oleh Allah. Di antaranya apa? Di antaranya kejadian langit dan bumi. Itu di antaralah yang ni yang kita lihat depan mata kita. Kejadian langit dan bumi kita lihat depan mata kita. Dan ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Pasal itulah muslimin dan muslimat, ada hadis Nabi SAW, Nabi suruh kita tengok alam ni. Nabi suruh tengok alam ni. Ni Nabi pesan. Suruh tengok alam ni, tengoklah alam kejadian Allah ni. Pasal nak kata di situ ada kekuasaan Allah. Bila kita tengok, kita fikirkan kehebatan Allah, insya-Allah boleh meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Bahkan muslimin dan muslimat, kan Al-Quran ada Allah sebut. Ya Allah kata, siru fil ard fanzuru. Allah kata, berjalanlah di atas muka bumi ni. Berjalanlah di atas muka bumi ini. Fanzuru. Maka lihatlah, kata Allah. Jadi maknanya kita berjalan di atas muka dunia ni. Kan kita dah hari ni dah buka sempadan kan. Berjalanlah. Jalan, ada rezeki banyak tu, boleh berjalan, tengok, pergi negara sana, negara situ. Tapi yang penting, jangan lupa belanja saya bawa sekali. Itu yang paling bagus. Muslimin dan muslimat. Jadi, jadi maknanya muslimin dan muslimat, Allah suruh berjalan. Dan Allah kata, fanzuru, tengok. Tu, tengok ni kejadian kehebatan Allah. Ada sahabat saya cerita, sahabat saya ni dia pernah pergi Australia ke mana, tak silap Australia kot. Masa tu diiring seorang ulama. Sahabat saya ni dia macam tak tahu kerja macam mana, tapi dia bawa ulama ni dekat, ulama luar, bawa ke Australia. Jadi mungkin masa tu ada pasal apa, fatwa apa dah, ulama ni dijemput. Jadi dia kata dalam kereta dengan ulama tu, dia kata memang luar biasa. Luar biasa macam mana? Sebab ulama ni boleh tengok satu tempat, dia baca Al-Quran. Tengok tempat tu. Allah kata, Allah berfirman. Dibaca tu, ayat tu, kena pada tempat tu. Tu ulama ni hebat terhebat. Bila dia tengok tempat tu, dia baca ayat lain pula. Ni muslimin dan muslimat. Nak kata, setiap alam tu, nak kata semuanya merupakan tanda-tanda kekuasaan, kehebatan Allah. Muslimin dan muslimat. Sebab itu tuan-tuan, muslimin dan muslimat, dalam Al-Quran ada ayat dipanggil ayat kauniyah. Ayat kauniyah ni ayat tentang kebesaran Allah. Tentang kejadian langit, tentang kejadian bumi, tentang alam, semualah. Ini ayat kauniyah. Ada ulama tafsir kata, ayat kauniyah ni sebanyak 750 ayat. Tapi ada seorang ulama di Mesir. Ada seorang ulama di Mesir. Betul. Melancong begitulah. Ada seorang ulama di Mesir, namanya Dr. Zaghlul An-Najjar. Dia ni pakar saintis Islam. Dia kata ayat kauniyah dalam Quran ni sebanyak 1000 ayat. Tu dia. Dan yang terbaru muslimin dan muslimat, yang saya dapat makluman yang terbarulah, di quiz College Universiti Islam Selangor, mereka sedang berusaha nak kenal pasti betul-betul berapa banyakkah ayat kauniyah yang termaktub di dalam Al-Quran. Ini ayat kauniyah ni ayat tentang kebesaran Allah, tentang kehebatan Allah, tentang kejadian langit dan bumi, tentang sains, tentang macam-macam lah. Ini ayat kauniyah. Jadi muslimin dan muslimat, pokoknya lah, ini antara tanda-tanda
kekuasaan, kekuatan, kehebatan Allah. Dia kata sini, dia kata, yang ini Ashabul Kahfi, segala orang yang masuk gua dan rakim itu, lauh yang disurat nama dan nasab dan masa kerana mereka itu masuk gua. Baik. Jadi muslimin dan muslimat, dia kata nak cerita pasal Ashabul Kahfi. Jadi Ashabul Kahfi ni muslimin dan muslimat tentang kisah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mengikut riwayat yang paling sahih, pemuda ini seramai 7 orang pemuda. Tu dia. 7 orang pemuda. Mereka ni pakat beriman, pakat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kisahnya, kisah perjalanan kisah tu berlaku khilaf ulama lah. Tu dia. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, di sini saya nak baca satu kitab Arab ni. Dia kitab ni kitab lama ni. Dia tahun 1988. 1988 ni. Dia kitab ni nipis ya. Tapi dok cerita pasal Ahlil Kahfi tu kan. Baik. Dia kata sikit, saya nak baca sikit je. Dia kata apa? Kana fi qadimi zaman. Pada zaman dululah. Baik. Fi madinatin min biladil Anadul. Ismuha Afsus. Dia kata, satu zaman pada masa dululah, di satu bandar, di satu negeri yang bernama Anadul. Baik, mengikut kitab ni, kisah ni berlaku dalam sebuah negeri, namanya negeri Anadul. Ismuha Afsus. Negeri tu Anadul, dan bandar yang berlaku kisah ni namanya Afsus. Negeri tu negeri Anadul, dan bandar yang berlaku kisah ni, nama bandar tu nama Afsus. Baik. Muslimin dan muslimat. Maka di manakah negeri Anadul ini? Jadi ada pandangan pertama kata, Anadul ini satu negeri di Turki. Ini satu pandangan. Tapi pandangan ini tak berapa kuat. Pandangan yang paling kuat menyatakan Anadul ini dan Afsus ini ialah negeri yang berlaku di Urdun, iaitu di Jordan. Di Jordan, di Amman dan sebagainya. Jadi pokoknya Jordan lah. Ini pandangan yang paling kuat, kisah ni berlaku di Jordan. Baik. Anadul itu ialah Jordan. Baik. Malikusmuhu dik Yadyanus la yu'min billah wa la yusaddiqu bil akhirah. Raja mereka pada masa itu, raja yang bernama Dikyanus. Raja ini tidak beriman pada Allah dan tidak membenarkan hari akhirat. Bahkan wa kana lahu asnam ya'buduha wa yad'u qaumahu ila ibadatiha. Bahkan pada waktu yang sama, raja ni dia banyak asnam. Asnam ni apa? Berhala. Berhala. Dia banyak berhala dan dia sembah berhala tadi, dan pada waktu yang sama dia suruh rakyatnya sembah berhala-berhala tersebut. Ni cerita dia. Dan zaman yang berlaku pada zaman Raja Dikyanus. Raja Dikyanus. Jadi muslimin dan muslimat, para ulama dok kaji Raja Dikyanus ni zaman bila ni. Tu dia. Tapi dok kaji apa nama Dikyanus itu, para pengkaji tak jumpa. Tu. Mereka tak jumpa sebab yang kata Raja Dikyanus ni mereka tak jumpa sejarah raja ni. Para pengkaji lah dok kaji kan. Tu. Jadi muslimin dan muslimat, bila mereka dok kaji balik, ikut zaman cerita ni macam mana dengan Quran semua, mereka dok kaji. Jadi mereka jumpa satu fakta yang mana bilakah zaman ni berlaku, dan mereka ketemu satu raja, nama raja. Dan raja ni dia teli dengan kisah
zaman Ashabul Kahfi. Jadi raja itu yang bernama Raja Trajan ataupun Tyrannus. Tu dia, Tyrannus. Dan mengikut kajian, zaman raja ni sama dengan zaman Ashabul Kahfi. Dan memang raja ini berada di belah Jordan sana. Dan raja ini juga satu raja yang memang menyembah berhala. Tu dia. Dan mengikut ceritanya, sampai sekarang ada orang kata jumpa satu menara di zaman dia, dibina pada zaman dia, menara yang besar, yang tinggi, yang boleh dimuatkan seramai 60,000 orang dan menara tu, dan masa dijumpa menara tersebut penuh dengan patung-patung berhala. Tu dia. Jadi muslimin dan muslimat, jadi bagi pandangan mereka, inilah Raja Daqyanus ataupun nama sebenarnya Trajan ataupun Tyrannus. Tu dia. Iaitu kata para pekaji, dia memerintah dari tahun 98 hingga 117 Masihi. Itu kajian lah. Jadi muslimin dan muslimat jadi rahmati oleh Allah, ini tentang Raja Daqyanus ataupun Trajan Tyrannus, satu raja yang zalim, yang syirik, yang menyembah berhala. Lebih jahat, dia mengarahkan rakyat sembah berhala dan dia akan bunuh kalau rakyatnya tak menyembah berhala. Baik. Kata kitab ni lagi, kata kitab Arab ni, dia kata, kana hadzal maliku wa qamuhu yaqsidu ila ma'dibihim liyusallu li asnamihim. Jadi raja ni dan rakyatnya duk pergi tempat berhala tempat berhala, dan sembah berhala tu kan macam-macam cara duk sembah. Wa ya'buduha min dunillah, mereka duk sembah habis berhala ni selain daripada Allah. Wa yuqaddimu lahal qarabin, dan mereka mensucikan berhala itu dengan mengadakan korban. Beratlah tu. Mana mereka dah persembahkan korban kepada patung berhala tersebut. Wa yatlubu minhar rizqa wal afiyah. Dan mereka ni meminta dari berhala itu rezeki dan keselamatan. Memang dah pening sungguh. Mana mereka bukan sekadar sembah patung berhala tersebut, bahkan mereka adakan korban untuk berhala tersebut. Bahkan pada waktu yang sama mereka ni minta berhala tu akan rezeki dan keselamatan hidup. Itulah maknanya sesat sungguh yang kata Daqyanus ataupun Trajan ini. Baik. Wa kana fil baladi syabun aqil. Tu. Adalah dikata di sini dekat negeri itu ada seorang pemuda yang berakal. Baik. Wasi'ul fikri, yang mempunyai pemikiran yang luas. Ada seorang pemuda yang berakal dan mempunyai pemikiran yang luas. Faqala li nafsihi dzata yaum. Satu hari dia tertanya-tanya kepada diri sendiri, pemuda ni. Dia seorang pemuda yang berfikir, dia berfikir, ada pemikiran yang luas, seorang yang berakal. Maka satu hari dia terfikir dan dia bercakap pada diri sendiri. Dia kata apa? Dia kata, ma hadhil asnam allati ya'buduha. Apa benda berhala yang kita pakat sembah ni? Dia tertanya macam tu. Dia terfikirlah, apa benda berhala ni? Apa benda berhala yang kita duk sembah ni? Wa madza tamliku lahum min asbabir rizqi wal afiyah. Betul sungguh ke berhala ni yang duk sembah ni boleh bagi rezeki dan keselamatan pada kita? Dia tertanya macam tu. Innaha hijaratun la tadurru wa la tanfa'. Dia kata berhala ni kan batu. Ni hijaratun ni batu. Dia kata, betul ke berhala ni yang kita duk sembah sangat ni? Betul ke berhala ni boleh bagi rezeki pada kita, boleh bagi kesejahteraan pada kita? Padahal berhala ni batu. Dia batu je. Dahlah batu, la tadur wa la tadfa'. Dan batu ni dia tak boleh bagi mudarat dan tak boleh bagi manfaat pun pada kita.
Terfikirlah pemuda ni. Baik. Fala yumkinu lahu an takuna hiya ilahan nas. Tu dia. Dia kata tak mungkinlah berhala ni boleh jadi Tuhan manusia. Tu. Ini satu jalan cerita. Ini panjang nak kitab ni. Saya ambil sikit tu je. Ni satu jalan cerita pasal bermulanya kisah Ashabul Kahfi. Ini saya sebut tadi ulama berkhilaf dari segi jalan cerita dia. Jadi ini salah satu jalan cerita yang disebut oleh para alim ulama. Baik. Adapun jalan cerita yang kedua. Ini pandangan yang kedua. Mengikut kajian para alim ulama. Dan ini pandangan yang kuat. Yang mana muslimin dan muslimat sebenarnya sebelum Raja Diyyanus naik sebagai raja. Tu dia. Negeri Anadul, Bandar Afsus tadi, ialah satu negeri yang sememangnya memang raja dan rakyatnya beriman kepada Allah. Tu dia. Asalnya. Asal negeri Anadul tadi, jadi Jordan tadi, sebenarnya sebelum naik Raja Trajan Diyyanus tadi, negeri itu memang satu negeri yang beriman pada Allah, yang menyembah Allah yang Maha Esa. Itu dia. Tetapi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Bila saja Raja Trajan naik, bila saja Raja Diyyanus tu naik, maka berlakulah perubahan yang sangat ketara, yang sangat dahsyat. Tiba-tiba Trajan ataupun Diyyanus ini mengarahkan rakyatnya supaya jangan sembah pada Allah dan sembah kepada berhala. Tu. Dia mengarahkan rakyatnya syirik kepada Allah. Kerana Trajan ini, Tyrannus ini ataupun Diyyanus ini satu raja yang amat taksub kepada patung berhala. Ni dia. Jadi dia arahlah, dikeluarkan arahan, dikeluarkan peraturan, undang-undang siapa-siapa yang tak sembah berhala, tak syirik pada Allah, akan dihukum bunuh. Tu dia. Muslimin dan muslimat. Maka menyebabkan tuan-tuan, muslimin dan muslimat, maka rakyat Anadul jadi ketakutan. Ketakutan. Jadi akhirnya ramailah yang ikut perintah Diyyanus tadi. Ramailah mereka mengikut perintah Diyyanus tadi. Pakat sembah berhala belaka. Tu. Pasal mereka takut. Ada riwayat menyatakan, bila saja mereka ikut perintah Diyyanus, sebenarnya ada sebahagian di antara mereka masih beriman pada Allah. Tapi mereka sembunyikan iman mereka dalam hati. Sembunyilah. Sebab nak selamatkan diri kan. Tak salah macam tu. Nabi pun, hadis Nabi SAW, yang kita baca sejarah Ammar bin Yasir, yang kena seksa. Kan Ammar ni kena seksa teruk. Akhirnya orang kafir suruh dia murtad, tinggalkan Islam. Maka dia setuju lah. Dia setuju sebab kena seksa teruk. Tapi hatinya masih beriman. Maka sampai ke Nabi, Nabi kata Ammar ni masih beriman. Tapi dia terpaksa. Jadi hati dia tetap beriman pada Allah. Jadi macam itulah kes dia dengan penduduk Anadul ni. Disebabkan terpaksa nak selamatkan diri, maka mereka ni terpaksalah mengikut perintah Raja Diyyanus tersebut. Jadi muslimin dan muslimat, jadi pada saat itu, pemuda-pemuda yang kata Ashabul Kahfi, mereka ni sebenarnya bukan orang yang sebarangan. Bukan orang yang sebarangan, mereka ni orang yang besar dalam negeri tersebut. Kira mereka sebagai golongan pegawai kerajaan tertinggi dalam negeri tersebut. Pemuda-pemuda ni. Mengikut riwayatnya, mereka ada pakaian mereka sendiri. Dekat pakaian mereka ni ada gelang kebesaran, kat leher mereka ada tanda kebesaran yang menunjukkan mereka ni pegawai tinggi kerajaan. Tu. Maknanya mereka ni memang hebat lah. Bukan orang biasa. Pemuda-pemuda ini. Baik. Jadi muslimin dan muslimat, dan mereka ni memang sungguh beriman pada Allah. Dan bila saja mereka mendengar, orang kata Diyyanus keluarkan arahan macam tu, maka mereka tak bersetuju.
Mengikut riwayatnya, Dik Yanus panggil mereka datang dan bagi pilihan pada mereka. Nak hidup ataupun nak mati. Kalau kamu nak hidup, kena ikut aku, tinggalkan Allah, syirik pada Allah, sembah berhala. Kalau kamu nak mati, teruskan sembah pada Allah, akan dihukum bunuh. Bila Dik Yanus kata macam tu, mereka ni dengar je. Dan Dik Yanus pula, pada masa tu, Dik Yanus mengarahkan, lucutkan habis jawatan mereka ni. Dan kemudian, Dik Yanus pada masa itu suruh mereka balik dulu. Balik fikir dulu. Tu dia. Jadi masa mereka balik fikir itu yang mereka lari tu. Lari pasal nak selamatkan iman. Maknanya ulama tafsir kata pemuda-pemuda ini, muslimin dan muslimat, sanggup korbankan jawatan besar mereka, sanggup korbankan title kedudukan mereka, sanggup korbankan kekayaan mereka semata-mata kerana nak selamatkan iman. Inilah nak kata hebatnya pemuda Ashabul Kahfi ini, muslimin dan muslimat. Jadi pasal itu mereka ni tergolong di antara manusia-manusia yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebut dalam ayat tadi, Allah kata kanu min ayatina ajaba. Kisah Ashabul Kahfi ni ada tanda-tanda ayat-ayat Allah yang ajaib, yang luar biasa. Mana ajaib kisah Ashabul Kahfi ni? Ajaibnya muslimin dan muslimat ketika mana Allah selamatkan pemuda-pemuda ini yang mana mereka masuk gua, akhirnya mereka ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun. Itu yang ajaib itu. Dan Allah tidurkan mereka selama 309 tahun. Masya Allah. Punya lama muslimin dan muslimat. Bayangkan tidur selama 309 tahun. Tu, lama sungguh. Ni kita kat tidur ni yang syok tidur bulan Ramadan ni, memang syok tidur. Ni pagi-pagi macam ni kan. Oh tidur, Masya Allah, bulan Ramadan ni. Tapi nak kata, kita kalau tidur lama-lama, jadi penat, jadi tak sedap badan, jadi letih kan. Tapi bayangkan mereka ni Allah tidurkan selama 309 tahun. Ini kata tanda kekuasaan Allah yang luar biasa, yang ajaib. Bila Allah tidurkan mereka selama 309 tahun, Allah jaga pula mereka. Itu yang hebat tu. Sebab kalau ikut logik kita lah, kalau dah berbaring atas lantai, atas lantai ke atas, tak kisahlah. Kalau baring atas tu, kalau puluh tahun baring macam tu saja, jasad tu boleh hancur. Nak pula dalam gua ke, mungkin boleh tumbuh tumbuhan ke, duk melilit kan, macam tu. Tapi tak jadi benda tu semua. Pasal apa? Pasal mereka dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa kisah Ashabul Kahfi. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Ikut kajiannya, ni ikut kajian Ikut kajian, ni kajian-kajian para alim ulama. Bila mereka tidur ni, muslimin dan muslimat, jadi mereka tidur selama 309 tahun. Yang mana yang mana mereka bangun, mereka bangun di sekitar 408 hingga 450 Masihi. Tadi kerajaan apa nama Dik Yanus tadi lebih kurang 117 Masihi. Tu. Jadi mereka tidur tu, mereka bangun lebih kurang di antara 408 hingga 450 Masihi. Itu dia. Ini kajian para alim ulama, baik muslimin dan muslimat. Jadi bila mereka bangun daripada tidur, pada saat itu negeri Anadul, bandar Afsus, sudah berubah. Berubah macam mana? Mereka sudah kembali menjadi negara yang beriman pada Allah. Pada saat itu, ada satu raja yang beriman. Ada dalam kitab kata raja ni bernama Raja Baidirus. Raja Baidirus. Dan ada kajian menyatakan raja yang beriman ini bernama
Theodosius. Tu dia. Payah nak sebut. Ada kata Bedirus, ada kata Theodosius. Ini. Jadi maknanya muslimin dan muslimat, nama-nama mereka ni memang pening sikit. Kalau kita tengok nama nama Ashabul Kahfi pun lagi pelik. Dan kitab kita ni kan jumpa ni, duk cerita nama dia. Antaranya apa? Antara nama dia Maksalmina, Tamliha, Martus, Nainus, Sarubunus, Zununuas, Falyantiyunas. Itu di antara nama-nama Ashabul Kahfi. Jadi itulah orang kata muslimin dan muslimat, kisahnya masih panjang. Kita boleh baca sikit je. Jadi insyaAllah muslimin dan muslimat, kita akan hurai lagi kisah Ashabul Kahfi ni, ayat-ayat tentang Al-Kahfi ini pada kuliah kita minggu depan insyaAllah. Apa bangsanya Ustaz? Itu satu soalan yang baik. Bila kita baca macam tu, maka mereka ni, kita lebih cenderung kepada bangsa Rom. Tu. Sebab Jordan sekarang tak jauh daripada Rom. Tak jauh. Jordan tak jauh daripada Rom. Jadi sebab itu mungkinlah zaman tu mungkin Rom lah yang besar. Mungkin Greek tu begitulah, betul lah. Jadi muslimin dan muslimat, inilah antara pandangan yang kita ambil. Ada yang kata Yaman. Ada kata Yaman. Ada kata Yaman. Tapi bila kita cek balik, kaji-kaji, rasanya bukan di Yaman. Tapi lebih kepada Rom dan Jordan tadi. Ada kata apa, Trajan Trojan, mungkin jugalah, wallahu alam lah. Itu kena buat kajian balik lah. Tu. Ni banyak kajian sebenarnya. Dari dulu ulama mengkaji tentang Ashabul Kahfi ini. Baik. Ada lagi soalan? Silakan. Tak ada soalan Kita bulan Ramadan ni telah cakap banyak sangat. Cakap banyak-banyak tak minum air. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sila. Ustaz nak tanya, adakah surah Al-Kahfi ni sebenarnya perisai untuk kita, tapi perisai dari segi, kalau perisai tu dari segi macam mana perisai tu Ustaz? Boleh uraikan sikit tak? Baik. Jadi muslimin dan muslimat, memang dalam hadis Nabi SAW, di antaranya hadis Nabi riwayat Imam Ahmad, Nabi menjelaskan pada kita surah Al-Kahfi ni kita baca dapat selamatkan kita daripada fitnah Dajjal. Jadi ia memang satu perisai lah. Orang kata dengan izin Allah. Cumanya muslimin dan muslimat, macam saya sebut di awal tadi, dan surah Al-Kahfi ni ada kisah. Dan kisah ni Nabi suruh baca. Sebab nak selamat dari fitnah akhir zaman ni, baca sejarah-sejarah kisah-kisah yang termaktub dalam Quran, termasuk surah Al-Kahfi. Yang bermaksud muslimin dan muslimat, kita surah Al-Kahfi ni nak jadi perisai pada kita, kita kena baca, kena amalkan, jadikan amalan harian kalau boleh, ataupun hari Jumaat saja, dan pada waktu yang sama kena mendalami surah Al-Kahfi ini. Macam kita buat hari ni lah, kita dok ngaji tafsir sebagainya, kita akan nampak dan kita akan nampak bimbingan daripada Allah untuk menyelamatkan kita pada hari ini, di akhir zaman, terutamanya nak selamat daripada fitnah di zaman hari ini. Baik, wallahu a'lam. Baik. Ada soalan ni. Saya baca sekejap soalan. Pemuda kafir ni lah pemuda yang diridai Allah. Boleh Ustaz jelaskan dengan lebih terperinci yang dimasukkan dengan redha Allah? Sebab kita selalu dengar orang cakap untuk mendapatkan redha Allah. Redha Allah ni apa dia? Baik muslimin dan muslimat. Redha Allah ni keredaan Allah. Perkara yang paling besar yang kita nak. Keredaan Allah ni boleh kita kata rahmat Allah. Bila Allah redha pada kita, maka Allah akan sayang kita. Bila Allah redha pada kita, Allah akan memberkati kita. Bila Allah redha pada kita, Allah akan ampunkan kita.
Bila Allah redha pada kita, kita akan dapat segala nikmat dunia dan paling penting nikmat di akhirat dengan syurga Allah. Jadi pasal itu redha Allah ni yang paling penting untuk kita. Sebab itu muslimin dan muslimat kita diajar oleh Nabi SAW dan para alim ulama, kita ni apa saja amalan kita, perbuatan kita, usaha kita, kita buat semua ialah untuk mendapatkan keredaan Allah. Bila Allah redha pada kita, kita selamat dunia akhirat. Bila Allah redha pada kita, sejahteralah kita. Hidup di dunia dan hidup di akhirat. Mana orang-orang yang diredai oleh Allah ni, orang-orang yang terbaik di sisi Allah. Orang yang terpuji di sisi Allah. Mereka ni beriman, mereka ni bertakwa dan sebagainya. Jadi pasal itu kita nak mencapai keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, ada soalan? Ustaz, minta maaf kalau saya boleh bertanya. Ya, sila. Kadar akademik lah. Dalam kisah Al-Kahfi ni ada kan yang kisah seekor anjing kan? Ya. Dia saya pernah dengar yang anjing ni kita panggil khitmir. Betul ke Ustaz? Baik, jadi boleh kisahkan Ustaz rincikan sikit tentang khitmir ni. Baik, jadi muslimin dan muslimat, nanti kita akan masuk ni cerita dia. Dan kitab kita ni memang ada kisah tentang anjing. Anjing ni Allah tak sebut namanya. Dalam hadis pun tak sebut nama semua. Ini cuma orang kata apa? Cuma pandangan-pandangan para alim ulama. Tapi anjing tu memang ada lah. Anjing tu, nama tu je yang berlaku khilaf ulama. Jadi muslimin dan muslimat, cuma ada ulama berkhilaf dari segi apa? Betul ke anjing? Ada kata bukan anjing, ada kata macam singa. Wallahualam lah, itu pandangan. Perbezaan. Tapi kebanyakan ulama sepakat menyatakan ada seekor anjing. Anjing ni sebenarnya dia terserempak dengan Ashabul Kahfi di tengah jalan. Tu dia. Maknanya bila Ashabul Kahfi ni nak larikan diri, nak selamatkan iman masing-masing, dan perjalanan tu yang mana anjing ni tersempak dengan anjing ni. Baik. Sekejap saya nak cari sikit dalam kitab ni. Baik. Jadi muslimin dan muslimat, yang mana bila saya terserempak dengan anjing ni, baik. Anjing ni dia ikut mereka, Dia ikut je mereka. Jadi pemuda Al-Kahfi ni duk halau lah kan. Pergi kan, duk halau-halau kan. Tapi anjing ni ikut juga. Tu. Duk halau lagi, ikut juga. Halau ikut juga. Tiba-tiba dengan izin Allah, dan kitab ni sebut kitab kita ni, dia kata tiba-tiba anjing ni angkat dua kaki dia. Anjing ini berkata dengan izin Allah. Anjing ni kata apa? Ana uhibba ahbabillah. Tu dia. Dia kata apa? Aku ni sayang kepada segala yang disayangi oleh Allah. Tu dia. Mana anjing tu kata apa? Aku sayang kepada apa yang Allah sayang. Maknanya dia ikut Ashabul Kahfi ni pasal apa? Pasal Ashabul Kahfi ni golongan manusia disayangi oleh Allah. Jadi anjing ni pun disayang pada mereka. Tu yang diikut tu. Jadi akhirnya Ashabul Kahfi ni mereka biarkan saja anjing tu ikut. Dan mengikut riwayatnya muslimin dan muslimat, anjing ni lah yang duk jaga mereka dekat depan pintu gua tu. Masa mereka tidur. Sebab ada riwayat kata masa mereka tidur, sebenarnya Raja Diyyanus dengan tenteranya dah jumpa dah mereka. Dekat gua tu dah jumpa dah. Tapi duk nampak anjing kat depan tu. Tak jadi nak masuk tu. Tengok dia orang duk tidur kan. Jadi akhirnya Diyyanus kata, biarkan mereka tutup pintu gua dengan batu besar dan biar mereka mati dalam tu. Itu kisahnya. Jadi maknanya itu antara peranan anjing tu. Maknanya muslimin dan muslimat, anjing tu memang ikut. Dia memang ikut Ashabul Kahfi. Dan diikut pasal apa? Pasal dia sayang pada mereka. Pasal mereka ni disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wallahu a'lam. Ustaz, Ya. anjing tu hidup berapa lama? Ada anjing, anjing tu sama. Dia sama. Ditidurkan juga. Kita akan baca nanti. Kita akan baca. Nah, kitab ni ada kisah tentang anjing tersebut. Dan dia juga orang kata ditidurkan oleh Allah. Samalah dia menjaga Ashabul Kahfi. Mana nampak bila depan tu ada anjing, menyebabkan orang tak berani dekat lah. Begitulah lebih kurang. Baik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Boleh Ya, share doa reda Allah tu? Boleh Macam share doa yang kita reda Allah tu. Ada doa dia tak Ustaz? Redha Allah. Kita nak dapat redha Allah ni antara doa tu lah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Tu doa yang terkenal kan? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mohon padamu akan keridhaan-Mu dan syurga. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan lindunglah kami ya Allah daripada kemurkaan-Mu dan daripada neraka-Mu. Boleh. Ini doa yang sangat terkenal. Amalkah doa ni insya-Allah. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ada lagi soalan daripada Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya nak tanya ada mengenai dengan ayat 1 hingga 10 dan 111 hingga 101 hingga 110 yang mana kita diajarkan untuk sebolehnya menghafaz 20 ayat ini dari surah Al-Kahfi demi untuk memelihara kita daripada mendapat fitnah Dajjal bila ketika Dajjal turun nanti. Adakah nas-nas yang kuat mengenai dengan dengan saranan ini Ustaz? Baik. Jadi muslimin dan muslimat, dia ada hadis ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi menyuruh kita membaca kita membaca 10 ayat yang terawal dan termasuk yang terakhir lah. Dan ada hadis tu Nabi kata man qara'a 10 ayatin min akhiril kahfi usima min fitnatid dajjal. Tu. Nabi SAW menjelaskan pada kita bila kita membaca 10 ayat daripada awal surah Al-Kahfi dan min akhiril kahfi dan daripada akhir ayat surah Al-Kahfi, jadi usima, kita ni akan terhindar, terpelihara min fitnatid dajjal, daripada fitnah Dajjal. Itu hadis riwayat Imam Ahmad. Boleh diamalkan lah insya-Allah. Boleh baca setiap hari Setiap hari boleh baca 10 ayat yang terawal dan 10 ayat yang terakhir. Kalau kita nak baca 10 ayat awal saja pun boleh. Atau nak baca 10 akhir saja pun boleh. Tak jadi masalah. Mungkin kalau hari biasa boleh baca 10 ayat awal, 10 ayat akhir. Hari Jumaat boleh baca satu surah. Terpulang oleh kita lah. Di situ ada kelebihan ni lah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama. Ada lagi yang nak bertanya? Majukan soalan. Okey. Kalau tak ada kita tutup ya Ustaz. Ya. Okey. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah, syukran jazakallahu khairan, barakallahu fiik Ustaz atas kuliah yang disampaikan sebentar tadi dan didoakan semoga Allah mempermudahkan segala urusan Ustaz sekeluarga. InsyaAllah. Syukran jazilan tim pengurusan Gama Yasin Nur Iman dalam menganjurkan majlis ilmu yang sangat bermanfaat ini. Syukran jazilan para hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Semoga kita sentiasa hidup dalam keberkatan Allah Azza wa Jalla. Semoga
Ramadan ini kita akan dapat beramal, meningkatkan ilmu yang telah disampaikan dalam setiap kuliah yang kita ikuti, dan juga boleh kita kongsikan bersama-sama yang tidak dapat menghadirinya. Mudah-mudahan segala amalan baik kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikurniakan rezeki yang luas dan barakah, insya-Allah. InsyaAllah. Teruskan mengimarkan program Gama Yasin Nur Iman 2.30 petang ini dengan tadarus khas satu hari satu juzuk bersama pentasmik Ustaz Abdullah Umar. Dan sebelum kita mengakhiri majlis yang penuh berkah ini, kami dari Gama Yasin Nur Iman memohon maaf zahir batin jika ada kesilapan dan barang kekurangan sepanjang majlis dijalankan. Sebelum kita mengakhiri majlis yang penuh berkah ini, kami dari Gama Yasin memohon maaf zahir batin sekali lagi dijemput Yang Berhormat Ustaz Fazlul Rahimi Ma'ruf untuk memimpin tasbih kafarah dan surah Al-Asr bagi menutup majlis kita pada pagi ini. Tafadhal Ustaz. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jabinna bil afiyah. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judhab wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma sallim li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbala walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita